Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton Kebun Bandar, di mana segala idea dan kreativiti digabung, dirangsang dan dipersembahkan buat anda. Saya Ramona Zamzam akan bersama anda selama 30 minit bagi menyingkap tip-tip dan kaedah-kaedah pertanian bandar khas untuk anda. Jom kita masuk. Hari ini, rancangan Kebun Bandar berada di Cure and Care Rehab Center atau lebih dikenali sebagai CCRC Dengkil di Selangor. CCRC merupakan sebuah pusat pemulihan yang amat istimewa. Nak tahu tak kenapa? Kerana di sini terdapatnya laman tani ataupun edible garden yang memang dijaga oleh para penghuninya sendiri. Ramona, pasti anda semua nak tahu lebih banyak, betul tak? Boleh, tetapi apa kata kita berkenalan dulu dengan pengarah CCRC iaitu Tuan Haji Mustafa. Apa khabar Tuan Haji? Baik, Ramona. Terima kasih ya kerana menerima kedatangan kami di sini. Baik Tuan Haji, Ramona nak tanya, kalau Tuan Haji boleh bercerita serba sedikit mengenai latar belakang laman tani di CCRC ini. Sebenarnya kawasan ini adalah merupakan kawasan yang terbiar. Jadi oleh kerana itu saya dan bersama beberapa orang staf di sini memikirkan bagaimana kita nak mewujudkan kawasan terbiar ini supaya menjadi satu kawasan yang berguna. Bukan untuk beberapa orang saja tetapi untuk staf dan juga penghuni-penghuni di sini. Jadi oleh kerana itulah kita mewujudkan satu kawasan edible garden kita panggil di sini. Alhamdulillah setakat ini saya bersama staf saya di sini telah mewujudkan kawasan ini satu kawasan yang pendapat saya satu kawasan yang menenangkan fikiran kita. Bukan hanya untuk staf tetapi juga untuk penghuni-penghuni di sini yang menjalani rawatan, dan kawasan ini menjadi satu landscape yang boleh merawat pulih penghuni-penghuni kita di sini. Baik, yang seterusnya Ramona nak tahu apakah jenis-jenis tanaman yang ada di edible garden sini? Kawasan ini bermula dengan 3 ke 4 jenis tanaman sahaja, tetapi kini kita telah mewujudkan lebih kurang 30. Saya rasa tidak kurang dari 30 jenis tanaman yang berada di kawasan sekitar ini. Contohnya kalau kita nak kategorikan tanaman jenis daun, tanaman jenis buah dan juga tanaman jenis isi. Dan kalau kita tengok di sebelah belakang kita ni ada pokok pulang gajah. Ya. Pokok pegaga. Betul. Daun kari. Ya, daun kari. Dan kalau di depan kita ni biasanya kalau hari raya kita gunakan apa contoh pokok? Iaitu pokok halia. Oh, pokok halia. Sebagainya lah. Oh, besar. Ya. Jadi di sinilah konsepnya sebenarnya bahawa kita menggunakan kawasan ini untuk mewujudkan pelbagai jenis tanaman herba. Dan sekarang ini tidak kurang daripada 30 jenis tanaman herba untuk tanaman herba. Ya. Yang seterusnya, bagaimana pula dengan kaedah tanaman yang digunakan di sini? Di sini sebenarnya kita ada mewujudkan tanaman fertigasi. Ya, oh ada. Ya, fertigasi. Kalau kita tengok sebelah hujung sana, Ya. kami menanam cili dan juga rock melon. Oh. Itu untuk tanaman yang secara fertigasi. Ya. Tetapi di kawasan ini sebenarnya kita menanam secara tradisional saja. Baik. Okey. Baik. Tetapi macam mana yang saya tekan tadi, mesti terancang dan tersusun rapi. Baik. Sebenarnya tujuan kami tidak menggunakan fertigasi di sini untuk melatih penghuni-penghuni kita Ya. agar mereka tahu bagaimana mereka nak menanam. Contoh di sini, keladi depan. Ya. Itu bukan hanya untuk cucuk saja dalam pupuk. Baik. Sebenarnya dia ada tanah dia, Ya. pasir dia, Ya. dan komposisi banyak. Baru kita tanam keladi. Jadi saya hendakkan benda-benda ini diketahui oleh staf saya dan juga penghuni-penghuni yang berada di sini. Baik. Macam mana dengan hasil tuaian ya? Siapa yang ambil, siapa yang ni? Ada dijual di luar ke atau macam mana? Dan hasilnya kita boleh guna untuk kita semua sana. Bukan hanya untuk kaki tangan di sini, menggunakan sayur-sayuran tadi,
Malahan ada lebihan kita boleh menjual sayur-sayur juga hasil-hasil ni kepada staf dan juga taman-taman bahagian. Hasilnya itu kita gunakan untuk pengundi. Oh, Kerana contoh? pengundi-pengundi di sini Ya. kita masukkan ke dalam akaun amanah pengundi. Oh, So akaun amanah ini akan digunakan sebagai tambang untuk pengundi-pengundi di sini balik kampung. iya ke kawasan mereka masing-masing. Oh. Jadi sekurang-kurangnya dapat membantu kaki tangan kita sini untuk guna sendiri sayur-sayur ini Ya, untuk keluarga kita. baik. Di samping itu dapat membantu pengguna-penghuni. Betul. Lebih kuranglah mereka akan dapat hasil. Baik, terima kasih banyak-banyak ya Tuan Haji. Macam mana para penonton? Menarik bukan? Namun pasti ada di antara anda yang kurang pasti atau tak pernah tahu pun kewujudan edible garden di dalam pusat pemulihan, bukan? Kita boleh tanya lebih banyak lagi. Tapi apa kata kita belajar dulu sesuatu dalam segmen DIY pada minggu ini. Pernah tak anda melalui saat di mana tanaman anda agak kekeringan sebab tidak disiram dalam jangka masa yang agak lama? Ataupun anda mahu pergi bercuti tetapi anda takut tanaman anda kehausan? Tak perlu risau lagi dah. Segmen DIY kali ini akan memberi tunjuk ajar macam mana untuk mengatasi masalah tersebut. Apa khabar Encik Baharan? Ya, khabar baik. Ya, kita bersama dengan Encik Baharan lagi. Jadi Encik Baharan akan memberi tunjuk ajar bagaimana untuk menyiram tanaman secara automatik dan berkala. Pertama sekali, Ramona nak tanya, apakah nama projek atau set ini? Baik Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang berada di hadapan kita sekarang ini adalah set fertigasi. Set fertigasi. Ya, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua bagaimana set mini fertigasi ini berfungsi ya. Ya. Okey. Ada nak saya tolong? Yang ini tak apa. Ini apa. kita masukkan pipe pump ni ke dalam bekas. Dalam bekas ni isi air ya? Dalam bekas ni isi air lah. Separuh atau suku? Dia cukup menenggelamkan pump. Oh. Jadi Okey. pam tu memang kena Memang tenggelam sentiasa berada di dalam ni lah. air. Dalam air. Ya. Okey. Kemudian Kita memang dah sambungkan polypipe tadi tu dengan penyambung L semua. ya. Dan oleh sebab kita sebut set ini mini fertigasi, saya cuma gunakan 2 polybag sahaja. 2 sahaja. 2 polybag sahaja. Baik. Okey. Baik, yang sini sekarang kita dah sediakan Ya. berapa panjang polypipe yang kita nak gunakan. Ya. Kemudian kita ada penyambung Ya. mini tube tadi. Mini tube. Kalau Mona tengok kat sini dia ada 2 bahagian tau. Ya. Satu yang ni satu senggatan, yang ni ada 2 senggatan. Baik. Kita masukkan yang satu senggatan ni ke dalam polypipe. Oh, yang 2 di atas, di luar. 2 di atas. Baik. Okey. Lepas tu Lepas tu? kita masukkan pula mini tube ni. Ya. Kita masukkan Penitis. penitis dulu pun tak apa. Penitis dia ada beberapa jenis lah. Ya. Sama dia yang ini ataupun ada L. Tapi Ya. kita ambil yang macam ni kita masukkan dulu. Sambungkan dengan Sambungkan penitis. terus dengan penitis. Baik. Okey. Baik. Siap. Kemudian Yang ini kita sambungkan pula dengan penyambung tube tadi. oh, Okey. Okey. dah selesai Sekarang ni dah sambung. selesai untuk 2 polybag. 2 saluran untuk 2 2 polybag. saluran untuk polybag. Ya. Baik. Kemudian Dan kita sediakan polybag. Ya. Yang ini polybag ni saya dah isi dengan tanah campuran. Okay, polybag pertama pun dah isi, polybag kedua pun dah isi. Kita terus saja tanam bahan tanaman yang telah kita semai. ya, Kita tanam satu, kita tanam itu kailan. kailan. Ah, Okay. Satu kita tanam kailan di tengah. Yang ini kita akan masukkan, kita cacak saja. oh. Baik. Yang kedua kita tanam sawi pula. Sawi. Tanam
Bagi keluarkan dia dulu daripada bekas mainan. Okey, Masukkan. masukkan dan padatkan sikit. Baik. Kemudian Sama juga, cacatkan penitis saja. yang dah sedia kita cacakkan saja di sini. Ya. Okey. Kemudian Kemudian timer ni, ini yang kita gunakan untuk kita set masa dan berapa lama kita nak titiskan air ke dalam polybag yang seperti Mona kata tadi, kalau kita bercuti. ya. Okey, kita cuba masukkan. Oh, sambungkan ke dalam tangki ni. Ya. Oh. Sekarang Sekarang ni air dia dah dah- berfungsi. Ya. Okey. Air Nanti air akan keluar di situ. Air akan keluar di sini. Dah selesai. Dah selesai, kita dah setkan timer tu. Ya. Kita dah setkan timer tu, dah selesai. Kalau kita nak bercuti seminggu pun, kita setkan dekat timer untuk tempoh seminggu, kita boleh bercuti. Ya, inilah dia set mini fertigasi yang telah pun siap. Tak susah kan? Nak pasang pun senang, nak jalan pun senang. Terima kasih banyak-banyak pada Encik Baharan yang telah memberi tunjuk ajar. Ya, sama-sama. Encik Baharan, macam biasalah sebelum kita mengundur diri, ada kata-kata untuk penonton di luar sana tak? Baik, Ramona, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, janganlah kita jadikan set yang ada di depan ini untuk tidak menyambung silaturahim dengan saudara dan tidak juga kehilangan sayur-sayuran yang telah kita tanam. Berbudilah pada tanah kerana dia akan memberi balasan yang baik. Terima kasih. Terima kasih, ya betul. Jadi lepas ni nak pergi bercuti, dah tak payah risau lagi. Selagi anda ada set mini fertigasi di rumah, tak ke dah senang. Jadi apa lagi? Selamat mencuba. Oh, datang dah. Alah, comel. Seronok kan tengok ikan-ikan ni semua? Dahlah comel, banyak pula tu. Oh ya, lupa Ramona nak bagi tahu. Jangan risau ya kalau kata anda ada edible garden. Jangan hadkan hanya pada tanaman. Sebaliknya, kalau anda ada ruang lebih, apa kata buat kolam kecil untuk ikan macam ni juga? Tengok ni boleh bagi makan dan banyak lagi yang Ramona nak tanya pada Tuan Haji Mustafa. Tetapi sebelum itu, Ramona nak anda semua belajar dulu sesuatu dalam segmen Pertanian Lestari pada minggu ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya, Ramona Zamzam, dalam segmen Pertanian Lestari. Pada minggu ini, kita akan belajar mengenai baja bionutrien. Apakah itu baja bionutrien? Ramona pasti anda semua tertanya-tanya. Apa kata kita bertanya kepada tetamu kita hari ini, iaitu Puan Hidayah. Puan Hidayah, Ya, saya Ramona. boleh cerita sedikit tak apakah maksud baja bionutrien dan apakah fungsinya ya? Boleh. Okey, untuk makluman penonton dan Ramona sendiri, baja bionutrien merupakan baja organik yang berasaskan sumber-sumber semula jadi yang berada di sekeliling kita. Oh. Jadi, di sini kita akan buat dua baja organik iaitu pertumbuhan dan pembungaan. Yang pertama, kita perlu balang, Mona. Balang. Balang untuk penyimpanan ataupun pemeraman ya. Ya. Baiklah. Okey. Untuk pertama mula-mula Ya. kita akan gunakan gula merah lah. Ya. Okey, kuantitinya 1 kilo gula merah untuk baja nutrien pertumbuhan, Ya. 1 kilo kangkung, 1 kilo 1 kilo ikan. Langkah pertama, kita taburkan sahaja dulu gula merah di permukaan. Itu letak yang paling asasnya. Ya, di bawahnya mestilah gula merah. Kemudian Oh. kita ambil ikan, Ya. potong sahaja. Nak potong Lebih kecil-kecil. kurang 2 ke 3 inci sudah memadai. Oh. Okey. Jadi kita gunakan lagi sekali lagi gula merah. Tabur di Letak atas. balik. Sampai tutup ikan-ikan ke? Ya, tak perlu. Tak perlu. Agak-agak sahaja. Baik. Okey. Kemudian kita ambil Kita kangkung. ambil kangkung, Potong potong bagi kecil juga. juga. Sama juga.
supaya enzim-enzim yang terdapat dalam kangkung ni dapat keluar dengan secara semula jadi. Itulah fungsinya gula merah. Dia menarik enzim-enzim yang ada, maksudnya nitrogen, asid amino yang ada supaya keluar untuk jadikan cair. Okey, kemudian kita tutup lagi sekali. Ya. Oh, guna gula merah juga. Jadi kaedah ni berselang-seli. Ya. Sehingga habislah kita punya bahan-bahan tersebut. Baik. Jadi itu untuk baja bionutrien Pertumbuhan. Ya, betul. Kemudian kita teruskan pula dengan baja nutrien untuk pembungaan. Pembungaan pula. Ya. Kaedahnya sama juga, Mona, Ya. para penonton ya. Nak ambil letak ni dulu. Gula merah sama juga 1 kilo gula merah. Ya. 1 kilo ikan juga, dan sekali ni kita gunakan pisang lah. Ya. Gula pisang lah. Oh, nak ambil ikan dulu. Ikan dulu. Baik. Sama, kaedahnya sama. Kamu nak tolong cabut pisang. Okey, boleh. Satu ke dua? Satu. Satu cukup. Okey. Potong ikan. Lepas tu ambil gula merah. Gula letak merah balik. lagi. Sama sahaja. Caranya kangkung? amat mudah. Kangkung tak perlu, Mona. Itu yang Oh, membezakan pertumbuhan kangkung. dan pembungaan. Antara kangkung dengan pisang. Ya. Jadi kita potong juga sama sahaja. Betul. 23 inci. Janji kena bagi dia kecil. Betul. Jadi kita masukkan sekali lagi. Tabur dengan gula merah. Dan diselang-selilah sehingga habis bahan-bahan tersebut. Sampai habis semua penuh betul. balang-balang. Lepas tu kita tutup. Ini dia. Dah siap dah pun. Baja bionutrien kita. Yang sebelah sini keduanya adalah baja bionutrien tumbuhan. Betul pun? Pertumbuhan. Dan di sebelah sini pula baja bionutrien pembungaan. Betul. Baik Puan, Ramona nampak ada 2 jenis di sini dan 2 jenis di sini. Apakah perbezaan mereka ya Puan? Okey, yang membezakan baja yang ada di depan Ramona dan para penonton ni, Ya. yang ini belum ditapis, Mona. Oh. Okey, manakala yang lagi satu selepas ditapis. Yang ini pula yang mana satu Ini ini pun sama. belum? Ini pun belum ditapis, ini sudah ditapis. Ini yang tadi yang ada kangkung dan ikan tadi tu, yang baja pertumbuhan. Manakala yang ini pula pisang dan ikan, yang baja pembungaan. Macam tu. Jadi untuk buat baja ni kita kena tapis juga. Kena tapis juga. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Kalau tak nak ditapis pun tak ada masalah. Simpan sahaja. Lagi lama lagi baik. Baiklah, yang seterusnya Ramona nak tahu macam mana dengan cara penggunaan. Baiklah, kaedah penggunaannya mudah sahaja. Hanya secara semburan ataupun siraman. Sekiranya pokok kita masih kecil, kita siram semua keseluruhan pokok. Sekiranya pokok yang besar, kita siram sahaja sudah memadai, Ramona. Baik, terima kasih Puan. Yang terakhir sebelum kita mengundur diri, Ramona nak minta jasa baik Puan Hidayah untuk memberi sedikit pesanan ataupun tip-tip kepada penonton kita di luar sana. Pesanan saya mudah sahaja. Memandangkan bahan-bahan yang kita gunakan tadi mudah sahaja kita dapati di pasar-pasar ataupun di sekitar para penonton. Jadi tak salah rasanya kita luangkan sedikit masa untuk kita membuat baja organik ini di rumah. Jadi bukan itu saja, tanaman hasil makanan yang kita perolehi lebih baik. Untuk apa kita beli sayur di luar sedangkan kita boleh tanam sendiri dan boleh buat baja sendiri. Ya, itulah dia. Maka berakhirlah segmen Pertanian Lestari kita pada minggu ini. Banyak bahan organik yang boleh kita guna. Tak rugi pun. Mungkin lepas ni anda boleh cuba untuk membuat baja bionutrien anda sendiri. Sehingga di sini saja segmen Pertanian Lestari kita pada minggu ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Kembali lagi bersama saya Ramona Zamzam dan Tuan Haji Mustafa. Tuan Haji, seterusnya ya, Ramona nak tanya, bagaimana dengan wujudnya edible garden ini boleh membantu para pelatih yang ada di sini? Okey, terima kasih Cik Nina. Ya. Kalau kita tengok berkaitan wujudnya edible garden ini, Ya. dan kita kaitkan dengan penghuni, Ya. ada beberapa aspek yang mungkin boleh kita perjelaskan di sini. Ya. Pertamanya, penghuni tersebut kita latih dia secara direct bagaimana untuk mewujudkan satu kawasan yang indah. Di samping itu mereka belajar menanam berbagai jenis pokok dan menjaga pokok berkenaan. Apabila mereka balik nanti, mereka teringat balik semula. Saya dulu di CCRC Dengkil pernah belajar bagaimana untuk mewujudkan taman yang cantik, tersusun dan indah walaupun dalam kawasan yang terhad.
Ada beberapa faedah lah kepada pelatih-pelatih kita. Apakah orang kata permasalahan yang pernah Tuan Haji lalui? Segi sikap pengundi sendiri, ada kalanya mereka ini rasa cuba menarik diri dari kelompok mereka yang bekerja di sini. So apabila mereka ni bersikap demikian, so kita cuba tarik mereka balik secara beransur-ansur bahawa mereka perlu bersama dengan kelompok mereka untuk melatih diri mereka supaya bersikap suka kepada suasana yang bekerjasama, suasana yang mencabar kesabaran mereka, suasana yang ada kalanya lain-lain penghuni tidak berapa minat, tetapi kita tarik mereka agar kepada perkara-perkara yang berfaedah ni mereka seharusnya berminat. Kaki tangan serupa juga macam penghuni tadi, ada yang rajin, ada yang tanpa disuruh datang untuk melawat kawasan ni. Mereka yang nampak kurang berminat tu, kenapa tidak kita menggunakan satu kaedah konsep kerjasama, ajak mereka, kita adakan satu gotong royong. Di sini kita namakan gotong royong perdana. Staf serta penghuni datang sini bersama. So sekurang-kurangnya kita maintain kawasan ini supaya bersih apa semua. Jadi hasilnya kita tengok satu kawasan edible garden yang boleh kita banggakan. Yang terakhir sekali sebelum kita mengundur diri ya Tuan Haji, Ramona nak minta Tuan Haji berikan sedikit tip ataupun orang kata kata-kata pesanan kepada para penonton kita di luar sana. Boleh? Edible garden ialah satu kawasan yang wujud di tempat yang terhad. Kalau kita tengok di rumah kita, kawasan agak terhad, tetapi kita boleh menimbulkan suatu suasana yang meriah, aman, damai. So dalam perkara ini, dalam sesuatu yang terhad, sebenarnya kawasan yang terhad tadi boleh membantu. Sebagaimana kami ini adanya sayur-sayuran, malahan sayuran berkenaan boleh kita pasarkan di luar dan membantu ekonomi keluarga kita khususnya. Jadi itu saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Mustafa. Macam mana para penonton? Seronok bukan episod kali ini? Kita datang ke tempat pusat pemulihan ya. Kalau di awal rancangan tadi anda mungkin tertanya-tanya benarkah mengenai kewujudan edible garden ataupun laman tani, tetapi sekarang kita telah pun sampai ke penghujung rancangan dan Ramona pasti anda tahu jawapannya. Ramona berharap akan ada lebih banyak edible garden selepas ini kerana ianya membawa begitu banyak kebaikan. Sehingga di sini sahaja rancangan Kebun Bandar pada minggu ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan.